Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Hari ini kita akan sambung lagi dengan machine element. Okey, new machine element, topik baru, chapter baru. Okey, adalah chapter belt. Okey. Alright, so machine element ataupun untuk kes ni yang kita nak tengok hari ni, yang machine element yang baru ni adalah belt. Okey. So belt ni sama macam kita tengok dalam shaft hari tu. So shaft function dia adalah untuk transmit torque ataupun power, okay, ataupun velocity. Tapi untuk case belt juga pun sama, untuk transmit power dan untuk juga transmit torque. Okay, sama saja seperti case yang sebelum ni dalam shaft. Cuma yang bezanya adalah satu yang kita kategorikan sebagai rigid machine element, dan untuk case lagi satu kita kategorikan sebagai flexible machine element. Okay, so untuk case yang ini belt adalah di bawah kategori flexible machine element. Okay, yang kita tengok topik yang hari tu shaft tu dikategorikan sebagai rigid machine element. Okay, kedua function dia sama, okey, adalah untuk transmit power torque pada satu lokasi ke lokasi lagi, ataupun untuk kes ni untuk transmit torque ataupun power daripada input shaft kepada output shaft menggunakan belt. Okey, so let's say kita tulis sikit apa function dia tadi, definition dia kita tulis dulu. So function dia tadi, function of belt. Okey, so belt topik kita hari ni. So function adalah to transmit powers from input shaft to output shaft by means of belt. Okay, so kita menggunakan belt untuk kita transmit that power. Okay, so usually untuk menggunakan belt system kita perlukan beberapa jenis komponen. Okay, contoh komponen yang kita perlukan adalah shift ataupun pulley. Okay, minimum perlu ada 2 shift ataupun pulley, dan juga kita akan wrap kedua-dua pulley ni, input pulley dan juga output pulley ni, dengan belt. Okay, so itu adalah minimum requirement untuk menggunakan belt. Okay, so dalam belt system mesti ada 3 item tu lah, input pulley, output pulley dan juga belt tu sendiri. Okay, so contohnya kalau kita tengok di dalam gambar ni, gambar yang di sebelah kiri kamu, dia adalah salah satu application. Contohnya untuk case ni saya ada electric motor di sini. Okay, so electric motor. So untuk case ni saya rasa ni adalah jenis step motor. Okay, this is a step motor, dan step motor ni dipasang dengan pulley kat sini. Kalau kita tengok, so ni adalah saya punya input pulley. Okay, dan input pulley tu, so load ataupun power daripada motor itu dia transfer ke output. Untuk case ni kita ada output shaft di sini. So saya tak tahu ni sistem apa. Okey, sebab ni gambar saja. So this is output shaft. Okey, so daripada output shaft tu, so macam mana kita nak transfer that power daripada motor tu, kita menggunakan this belting system lah. So mesti ada juga kita mesti ada juga ni yang kita panggil sebagai output pulley. Okay, so masih ada 2 pulley lah untuk case ni, dan kita menggunakan belt system yang color kuning ni lah. So ni adalah belt. Okay, so bila kita turn on the motor, okay, so basically kita akan dan benda tu akan bergerak lah. Of course benda tu akan bergerak, berpusing that pulley tu. So pulley tu akan transfer load ke belt, dan belt tu akan transfer ke output pulley, dan output pulley ni akan berpusing. So bila ada pusing output pulley, dan shaft pada output tu akan berpusing lah. So maksudnya kita dah transmit power daripada input ke output. Okay, so in term of efficiency sebenarnya very
efficient punya device. Okay, so dia punya efisiensi lebih kurang 90 to 96% lah. Of course lah tak boleh 100%, tapi di dalam case kita nanti kita buat assumption that 100% power daripada motor daripada input puli ke output puli akan transfer 100% lah. So there is no loss disebabkan oleh tu. Tapi biologi mesti ada loss. Pertama, loss disebabkan oleh friction, sebab untuk case ni belt ni adalah kita boleh kategorikan sebagai high friction punya device juga. Okay, antara yang paling tinggi juga, sebab dia menggunakan traction, friction daripada belt dan juga puli itu, dan akan menyebabkan traction tu akan menyebabkan puli itu berpusing lah, dan kita basically transfer loads, power ataupun torque. Okay, so disebabkan oleh action of friction. So bila ada friction, of course heat akan generate. Of course benda tu akan generate. Sebab tu in real application, so actually dia punya efficiency dia tak boleh 100%, mesti ada some losses. Okay, right. So kalau kita tengok lebih simple, okay, simple device ni, kalau kita tengok gambar sebelah kanan tu, kalau kita tengok di sini kita ada this macam yang saya cakap ni, mesti ada 3 item tadi. Pertama mesti ada input puli. Okay, ada 3 lah macam tadi. So input puli, dan kita ada juga this output puli yang besar ni, size. Usually macam tu lah. Usually kita pakai belt system ni, kita akan pakai kecil ke besar usually. Tapi biasalah kalau dalam soalan kadang-kadang kita buat input tu jadi besar, dan output puli tu kita kecilkan lah. Kadang-kadang dia boleh terbalik. Tapi most of the time, most of the application, input puli tu selalunya dia size dia lebih kecil daripada output puli. Nanti kita akan discuss kenapa input puli usually lebih kecil lah. So kita akan discuss benda tu nanti. Dan kalau kita tengok sini, kita perlukan 3 item tadi, input dan output, dan kita juga perlukan this belt. So untuk case ni adalah flat belt. Okay, so jenis-jenis belt nanti kita akan tengok juga nanti benda tu. Alright, so 3 benda yang kita perlukan untuk menggunakan this pulley system ataupun belt system untuk case ni, untuk kita transmit power daripada input kepada output. Alright, so ini general overview of belt. Okay, so belt, okay, macam kita dah cakap tadi, belt adalah flexible machine element. Okay, so kenapa dia very flexible? Sebab kalau kita tengok dekat ni, okay, kalau kita kalau saya lukis sedikit lah so kalau kita tengok yang macam shaft hari tu, shaft tu begitu rigid, maksudnya kalau kita ada sedikit misalignment, mungkin ada potensi that shaft ataupun dia punya mounting parts ataupun connector akan patah. Okay, tapi untuk case ni, okay, flexible machine element untuk case belt ni, dia tidak mudah patah. Okay, sebab apa dia tak mudah patah dan juga dia boleh allow juga some misalignment. Okay, contohnya kebiasaannya kalau sistem puli, kebiasaannya dia macam tadi. So kita ada 2 jenis puli dan kita pasangkan dengan kita punya belt lah, macam tu. Alright, so ni adalah kebiasaan puli belt system. Okay, so 2 puli dan kita pasang macam biasalah. So kita wrap that puli tu dengan this belt lah, yang color merah tu. Okay, tapi kita juga boleh pasang juga macam ni. Okay, contohnya kalau saya pasang 2 puli yang sama, satu kecil satu besar tadi, saya juga boleh pasang dia secara cross. Contohnya, okay, contohnya ni adalah cross system. Okay, okay, dia boleh pasang macam tu. Maksudnya kita boleh twistkan that belt tu untuk kita pasang secara macam tu. Okay, so yang kita selalu tengok ni, nama dia adalah open system. Okay, bukan yang apa dalam thermodynamic tu, open and closed system, bukan. So nama sistem ni untuk belt system, nama dia adalah open system. Yang ni kita panggil sebagai cross system. Okay, so sebab tu dia ada kebaikan menggunakan belt system. Contohnya, okay,
let's say kita nak tanya sikit you punya pemahaman, okey, kamu punya pemahaman untuk kes ni. Okey, let's say kalau kita ada this input pulley ni, input pulley yang kecil ni, okey. Let's say kalau dia berpusing pada arah kita panggil sebagai arah clockwise, okey. Let's say dia pusing dengan satu arah, N1 ataupun input, and input ni pusing pada arah clockwise, okey. So agak-agak untuk output tu, okey, yang di sebelah ni, okey, yang ni input tadi. So input pulley. So ini saya punya output pulley. So agak-agak output pulley tu dia pusing arah apa ya? Agak-agak. Kalau saya punya tu pusing saya punya input tu pusing arah clockwise, okey. So agak-agak output saya ni pusing arah mana? Arah sama ke? Okey, kita bagi 3 jawapan lah okey, alright. Pertama dia pusing arah clockwise, okey, sama macam arah input pulley. Kedua dia akan pusing arah counter clockwise, against arah pulley, input pulley tu. Yang ketiga, output pulley akan tak berpusing. Okey. Dan keempat tak tahulah. Okey, alright. So jawapan dia ada 2 jawapan sebenarnya kalau kita ikut sini. Kalau dia tak cukup traction, basically output pulley tidak berpusing lah. Let's say lah dia cukup traction, kita pasang dengan betul. So maksudnya untuk case ni, untuk open system punya case, so kalau saya pusing input pulley pada arah clockwise, so sepatutnya output pulley ni akan pusing pada arah yang sama macam input. Okay, so dia akan pusing pada arah clockwise juga. Tapi berbeza dengan cross system. Okay, so kalau cross system, kalau saya pusing ni pada arah clockwise, saya punya input, okay, so saya punya output dia akan pusing pada arah yang berbeza dengan arah input pulley saya. So untuk kes ni dia akan pusing pada arah anti clockwise. Okay, so sebab tu dia lebih fleksibel, bukan saja fleksibel in term of twisting tu, tapi dia juga very fleksibel untuk kita. Contohnya saya nak tukar arah pun boleh. Contohnya untuk kes ni open system saya buat dia sama arah, tapi kalau untuk cross system saya boleh buat dia bertukar arah, sebab dia lebih mudah nak di set up, compare kalau kita fikir balik dengan kita punya shaft hari tu. Shaft susah nak set up macam ni. Contohnya saya ada straight, so dia kalau pusing arah tu still dia pusing pada arah yang sama, kecuali kalau kita menggunakan gearing system. Okay, so gearing system ada possible dia boleh tukar, tapi dia sangat susah, tidak very flexible. Yang ni cuma gunakan hanya beberapa saja machine element dan kita dah boleh buat something, tukar arah dan sebagainya. Ada juga kita boleh juga dia macam-macam jenis drive system. Okay, macam contohnya open system, cross system. Kita ada juga serpentine dan sebagainya. So itu kita tak nak tengok lah dalam kelas kita. Okay, so kita nak ada some basic of belt. So untuk kelas kita hanya consider open system saja. Okay, yang simple, ada 2 pulley, okay, ada satu belt. So kita pasang macam biasa. Okay, so ini pun dah cukup haram dah. Okay, ini pun dah cukup susah. Okay, ini kan kita nak buat yang cross system ni, so yang ni pun dah boleh tahan susah dah. So kita hanya buat something kat sini. So dalam syllabus kita hanya consider open system. Okay, alright. Sebab tu bell system ni antara benda yang mudah lah. Antara masa saya kerja dulu, kalau saya buat comparison antara saya buat mesin untuk shaft dan juga menggunakan belt ni lebih mudah lah, sebab kita senang nak control. Yang pertama kita mudah nak control, kedua kita boleh kawal dia punya speed yang kita mahu, dan kedua kita boleh tetapkan arah yang kita mahu. Sebab dengan beberapa arrangement saja kita dah boleh buat something yang sangat mengagumkan, dan juga efisiensi dia pun sangat bagus. Okay? Dan juga ada beberapa jenis kelebihan yang menggunakan belt drive ni. Contoh yang pertama adalah, yang paling bagus adalah sebabkan oleh material dia sendiri. Okay, so material untuk belt, belt ni usually buat daripada rubber, leather. Okay, usually kalau rubber tu dia ada impregnated, dalam tu dia macam ada besi. So luar dia macam bukan coating lah, bahagian luar dia rubber, tapi dalam tu dia ada some besi untuk allow some. Sebab apa? Apa yang akan berlaku bila kita pasang
belt system, dia akan berlaku tension di dalam tu. So dia ada tension dalam tu. So tension tu kalau kita tak ada that impregnated besi tu di dalam belt, so dia mudah patah lah. Okay, dia mudah putus. Okay, so contohnya macam tadi, so kita ada rubber tadi, kita ada leather, kita ada macam-macam jenis, ada beberapa juga, ada jenis rayon, Dacron dan sebagainya. Okay, so tu antara common belt punya material. Okay, dan material ni, okay, dia punya kelebihan dia boleh absorb shock ataupun vibration. Okay, ni kelebihan menggunakan belt. Okay, so kelebihan pertama dia adalah sebabkan material sendiri yang boleh absorb shock ataupun vibration. Kalau besi itu dia begitu rigid, sebab dibuat daripada besi kan. So besi dia bukan absorben yang terbaik lah. Okay, so rubber adalah absorben yang terbaik. Yang kedua kelebihan dia tadi yang kita baru discuss tadi adalah dia very flexible, yang kita boleh buat apa yang kita mahu lah. Okay, dan dia juga boleh transfer daripada satu lokasi yang jauh juga. So contohnya kalau kita menggunakan yang jenis flat belt ataupun menggunakan round belt. Flat belt dan round belt, okay, dia punya advantage dia, kita boleh transfer daripada satu tempat yang jauh. Okay, contohnya point A kat sini, point B jauh gila. Okay, kita boleh transfer that power dan juga torque. Okay, dia tak ada isu untuk transmit that power tu. Okay, tapi ada jenis belt tak berapa sesuai untuk case transfer load yang jauh. Contohnya untuk case yang pertama adalah V belt, dan juga apa tu, timing chain. Okay, so benda-benda tu, okay, timing belt chain pula. Timing belt, sebab timing belt dengan V-belt ni dia sesuai untuk lokasi yang begitu compact ataupun yang dekat-dekat saja. Cuma flat belt dan round belt sesuai untuk jarak yang jauh. Okay, alright. So itu antara kelebihannya menggunakan tu. Dan tapi dia of course setiap benda mesti ada kekurangan juga. Contohnya untuk kes ni kekurangannya adalah material tu sendiri. Sebab belt tu buat daripada rubber, dan rubber ni adalah mudah creep. Mudah creep. Creep tu apa maksud dia? Kalau dia expose, sebab kita ada friction, so dia akan heat generated dan benda tu dia akan memanas. So bila benda tu panas, basically dia tend to creep lah. Sebab dia punya material tu lower dia punya melting point, so dia mudah creep. So bila mudah creep, basically dia akan memanjang under heat lah. Okay, sebab tu bila dah lama-lama kita guna belt, usually dia akan kurang tension. So bila kurang tension, kurang traction. So bila kurang traction, maksudnya that belt tu cannot dia tak boleh buat kerja dengan baik lah. So macam efficiency dia akan berkurangan lah over time. Okay, sebab tu kadang-kadang kita perlu ada sound system ataupun yang mungkin sound system yang boleh membuatkan balik belt tu tegang lah. Sebab kalau kurang ataupun longgar, dia tidak very efficient. Okay, so itu antara keburukan menggunakan belt system lah. Tapi kalau untuk case shaft sebab dia rigid, dan sebab tu kadang-kadang sebab dia rigid and then dia menggunakan metal, sebab tu dia boleh tahan lama lah compare dengan belt. So belt ni mungkin dia punya tu boleh koyak, dia punya apa tu, dia punya rubber tu mungkin boleh koyak, dia punya belt tu sendirilah. Okay, alright. Okay, so ini antara cerita-cerita yang kita boleh sembang di sinilah. So kita berhenti dulu takat ni, kita jumpa lagi next time. Bye bye.